العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dimani Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul pada malam yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian, dan kita sentiasa mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan matikan kita dalam husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kita juga memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar Allah menjadikan bulan ini bulan yang barakah, yang mana di dalamnya kita mendapatkan anugerah-anugerah yang dikhususkan oleh Allah bagi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita ikatan yang kuat kepada Nabi kita SAW, zahir dan batin, insyaAllah ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada kitab Da'wat Utama, muka surat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang disukai oleh Allah? Jawab beliau, menunaikan sembahyang tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Jawab beliau, berbakti kepada kedua ibu bapa. Aku terus bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berjihad pada jalan Allah. Di sini Al-Imam Al-Haddad masih membicarakan berkenaan dengan kepentingan berbakti kepada kedua ibu bapa dan berkhidmat kepada mereka. Lebih-lebih lagi apabila mereka telah sampai kepada umur yang tua. Seperti mana dinukilkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kepentingan untuk berbaik ini kepada ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ahaduhuma wa idza balagha al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yani kita telah membicarakan tentang ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kalau sekiranya ibu bapa telah sampai kepada umur yang tua, maka janganlah kamu mengatakan uf kepada mereka, yakni walaupun perkataan yang sedikit, sebab itu akan menyakiti mereka. Dan ini adalah perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Maka Imam Al-Haddad menukilkan hadis ini. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah amalan yang paling afdal? Pertama sekali Nabi SAW mengatakan as-salatu li waqtiha. Ini hadis masyhur. Yani salat ini pada waktunya. Ini kalau dalam bab salat kita berbicara tentang waktu fadilah. Berdasarkan dengan hadis ini, apa yang dimaksudkan dengan salat ini pada waktunya? Maksudnya dalam lingkungan waktu fadilah. Kedua, Nabi SAW membicarakan tentang berkhidmat ini kepada kedua ibu bapa. Jadi ini menunjukkan kepentingan dan besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka-mereka yang berbakti yakni kepada kedua ibu bapa. Begitu juga kita lihat Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Maka ulama kita mengatakan ia datang selepas tauhid, menunjukkan ia kepentingan yang kedua yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kedepankan perkara ini lebih daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita ada kisah seorang nak berjihad jalan Allah, tetapi dia ada seorang ibu yang sakit. Maka Nabi SAW mengatakan,
hendaklah kamu berjihad dengan menjaga ibumu. Maka dia tidak keluar berjihad fi sabilillah disebabkan dia memerlukan untuk berkhidmat kepada ibunya dan juga bapanya. Nah, teruskan. Bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud, seorang anak tidak mampu membalas budi ayahnya kecuali bila ayahnya itu seorang hamba, lalu dibelinya dari pemiliknya serta dimerdekakannya. Nah, ini menunjukkan besarnya ganjaran ataupun jasa daripada seorang ayah kepada anaknya. Seorang anak walau macam mana sekalipun tidak dapat membayar jasa bapanya. Dan Nabi SAW memberikan pengumpamaan ini, kalau sekiranya ayahnya seorang hamba dan dia membelinya dan dia membebaskannya, maka ini adalah perkara yang sangat susah bagi seorang anak untuk membayar jasa bapanya. Sebab anak kecil apabila seorang itu dalam keadaan baik, maka dia tidak mengetahui apa yang berlaku di sekitarnya. Maka yang menjaganya adalah ibu dan bapanya. Sebab anak tersebut dia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan serba memerlukan kepada makanan, memerlukan kepada minuman, maka ibunya dan bapanya yang menjaganya. Maka manusia tidak dapat membayar perkara ini disebabkan keadaannya yang sangat lemah itu, yang dijagai oleh ibu dan bapanya dengan penuh kasih sayang. Itu sebab Islam mewajibkan umat Islam untuk melihat kepada kepentingan ini dan berjasa kepada kedua ibu bapa. Zaman yang kita tinggal hari ini, kita lihat hanya agama Islam yang menekankan perkara ini. Kita lihat apa yang berlaku di barat sebagai misal. Mereka tidak lihat perkara ini sebagai satu kepentingan. Di barat apa yang berlaku, anak apabila sampai kepada umur 21 tahun, maka dia halau keluar dari rumah. Maksudnya dia perlu berdikari. Ini berlaku di beberapa negeri barat. Ada seorang wanita yang masuk Islam dan dia mengatakan, saya dulu di Norway, dia tinggal di Norway. Apabila saya berumur 21 tahun, ibu bapa saya suruh saya sewa rumah lain. Cuba bayangkan, ibu bapanya suruh dia berdikari tinggal dengan sendiri. Perempuan umur 21 tahun. Dia telah sampai kepada umur 21 tahun, ibu dan bapanya mengatakan kepadanya, sekarang telah masa engkau keluar daripada rumah ini. Jadi dia pun sewa rumah, tinggal sendirian. Dan ini adalah perkara yang biasa yang berlaku di sana. Jadi kita lihat keadaan mereka, ibu bapa dengan anak, berbeza dengan apa yang kita bayangkan. Anak tidak ada kehormatan di terhadap ibu bapa mereka, dan ibu bapa juga apabila anak telah sampai kepada umur sekian-sekian, maka tidak mempedulikan sangat tentang anak-anak mereka. Dan daripada tanda kiamat seperti mana Nabi SAW mengatakan, banyak uququl walidain, banyak ibu bapa, banyak anak-anak mendurhakai ibu bapa mereka. Ini kita lihat banyak berlaku dalam masyarakat kita, dan lebih-lebih lagi di masyarakat di barat. Tetapi alhamdulillah ada agama Islam, umat Islam dapat menghidupkan nilai yang murni daripada ajaran Nabi SAW dan juga ditekankan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita lihat agama kita sangat mementingkan kekeluargaan. Institusi keluarga ini sangat penting sekali. Agama Islam mementingkan perkahwinan. Agama Islam mementingkan beranak pinak. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, tazawwaju al-walud wal-wadud. Kawinlah kamu wanita yang dapat melahirkan dan juga yang penyayang. Fa inni mukatsibun bikumul umam. Sebab aku akan berbangga kepada kamu pada hari kiamat nanti dengan banyaknya ummah. Islam ini menggalakkan perkahwinan, Islam ini menggalakkan anak pinak, dan Islam meletakkan undang-undang di antara anak-anak dengan ibu bapa mereka. Islam mewajibkan anak-anak menghormati ibu bapa mereka, dan Islam mewajibkan ibu bapa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, untuk menjaga anak mereka dan tarbiyah, memastikan anak-anak mereka kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi SAW, melakukan salat, kenal kepada agama. Jadi ibu bapa Allah memberikan tanggungjawab, anak-anak juga Allah memberikan tanggungjawab. Jadi hasilnya daripada
manusia melaksanakan hukum mahkam ini, kita dapat melahirkan keluarga yang sakinah dan waqar. Kita dapat melahirkan keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada keluarga tersebut akan jadi masyarakat. Tiap-tiap keluarga menjadi ini masyarakat, maka masyarakat itu akan adalah masyarakat yang diredai oleh Allah. Masyarakat yang dapat membawa kepada tamadun, kepada kejayaan di dunia, dan juga akan mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi kita lihat dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia kenal kepada kepentingan menghormati ibu bapa mereka. Ibu bapa yang mengenal kepentingan menjaga anak-anak mereka dan tarbiyah, dan begitu juga kepentingan menjaga perkahwinan dan pengharaman bagi zina. Islam ini meletakkan hukuman yang berat bagi zina, sebab zina merosakkan masyarakat. Apabila dalam satu masyarakat berlaku zina berleluasa, apa yang akan jadi? Orang yang tidak mau kahwin, sebab dia sudah ada jalan keluar. Dia mengatakan, buat apa saya nak kahwin? Saya berada girlfriend. Hari ini kalau orang nak kahwin dua, dia satu dunia macam nak perang. Tetapi satu orang, subhanallah, dia boleh ada 10 girlfriend. Dia mengatakan, aku tak heran. Dia kalau ada banyak duit, dia bayar perempuan ini, dia bayar perempuan itu, dia boleh ada 3 girlfriend dalam satu masa, 4 girlfriend, 5 girlfriend. Orang merasakan ini perkara biasa sekarang. Girlfriend, boyfriend ini perkara yang biasa. Sekarang budak primary school juga ada girlfriend dengan boyfriend. Primary school dah mula penzinaan. Kalau zaman kita mungkin secondary school, tapi sekarang primary school penzinaan ini sudah berlaku. Jadi apabila penzinaan ini berluasa, ramai anak-anak muda yang berhindar daripada perkahwinan. Jadi apabila mereka menghindar daripada perkahwinan, apa jadi? Maka masyarakat akan menjadi kecil dan maka akan jadi kecil. Ini yang sedang berlaku. Banyak yang berlaku abortion, sebab ini disebabkan penzinaan. Orang sudah tidak anak-anak. Jadi kita lihat masyarakat Islam ini yang berkembang dan berkembang. Sebab apa? Sebab Islam, alhamdulillah, masih ada orang yang beramal dengan agama ini. Jadi orang Islam dah harapan ini alam ini sekarang. Selain daripada Islam ini, kita lihat yang tenggelam dalam arus ini atheism. Tidak beriman ini kepada agama, dan yang beriman kepada agama pun mereka tidak serius ini dalam agama mereka, tapi hanya agama Islam yang hari kita lihat ini umat Islam ini berpegang teguh kepada hukum mahkamnya. Tetapi itu pun kita tinggal dalam zaman penuh dengan fahsyat dan munkar. Zaman yang ini berluasa yang zina. Kita takut ini atas anak-anak kita, bagaimana mereka membesar nanti, bagaimana percampuran mereka. Sekarang bukan saja penzinaan di antara lelaki dengan perempuan, tapi penzinaan di antara perempuan dengan perempuan dan lelaki dengan lelaki. Dan sekarang ia sudah dihalalkan. Jadi apa kita nak buat sekarang? Jadi kita lihat lelaki dengan lelaki juga mak bapak akan bimbang, supaya anak takut anak mereka yang terjebak dalam masalah LGBT pula. Jadi kita berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Ini bukan kita nak menakutkan, siapa yang tahu orang mengetahui. Jadi hari ini kepentingan kita adalah bagaimana kita nak menghidupkan suasana iman dalam rumah kita. Sebab kita tidak boleh mengharapkan hatta madrasah, ya jemaah, apalagi sekolah biasa. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu kembali tarbiyah kepada rumah masing-masing. Sebab Nabi SAW apabila ditanya apa yang harus dilakukan pada akhir zaman manusia ini dalam keadaan, Nabi mengatakan apabila kamu lihat syuhun muta', satu orang yang bakhil tetapi ditaati, yakni orang yang fasik diberikan ketaatan disebabkan ketakutan yakni atas kejahatannya. Dan Nabi SAW ini mengatakan apabila kamu lihat orang berbangga dengan pendapat masing-masing, dan sekarang semua orang yang nak buka mazhab baru mengatakan ini adalah pendapat saya, ini pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat ulama? Mereka ulama, kita pun ulama juga. Betul ke tidak? Maka ada hadis Nabi SAW mengatakan apabila kamu lihat manusia semua berbangga dengan pendapat sendiri, semua berbangga dengan pendapat sendiri, dan lahir ini kebakhilan dan manusia cinta ini kepada dunia, maka Nabi SAW mengatakan alaikum bi khassati anfusikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjaga mereka-mereka di bawahan kamu, dan jadikan rumah kamu yang di tempat yakni kamu beribadat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini akhir zaman, tempat yang selamat adalah rumah kita. Sebab rumah kita ini kita dapat menghidupkan suasana. Tetapi luar daripada rumah kita susah sedikit. Sebab kita dah termasuk ini suasana orang lain. Tetapi ini di rumah kita ini perlu yang ini kita yang ini menghidupkan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita insya-Allah. Jadi di rumah kita perlu kita menghidupkan suasana iman. Kita perlu menjaga anak-anak kita dengan memberikan kepada mereka tarbiyah yang Islam, supaya mereka kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi SAW, supaya apabila mereka bekerja nanti ataupun keluar dari sekolah dan sebagainya, mereka dapat mempertahankan diri mereka daripada arus yang sedang mendatang. Ini arus yang mendatang ini dalam bentuk ideologi. Jadi ini adalah perkara yang bahaya kalau yang kanak-kanak ini tidak diberikan tarbiyah yang betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Nah, kita baca lagi sedikit. Sabda beliau lagi, ridallah fi ridal walidain wa sahatullah fi sahatil walidain. Ridha Allah pada ridha kedua ibu bapa dan murkanya pada murka kedua ibu bapa. Berkenaan dengan berbaik ini kepada ibu bapa dan berbakti kepada ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah. Anak-anak yang berbakti kepada ibu bapanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Apabila kita berkhidmat ini kepada ibu bapa kita, lebih-lebih lagi apabila mereka masa tua, kita harus faham ini adalah jalan yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti kepada ibu bapa adalah daripada ibadah yang tinggi. Dan Nabi SAW meletakkan lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Itu sebab kita lihat ada orang yang dia biasa saja, tetapi dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sebab yang dia berkhidmat kepada ibu bapanya. Ini kita telah membicarakan banyak kali. Seperti kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kalau dibandingkan dengan sahabat Khulafaur Rasyidin, dalam segi maqam ini sahabat Khulafaur Rasyidin lebih tinggi. Tetapi Nabi SAW memuji beliau, dan daripada sebabnya adalah beliau berkhidmat ini kepada ibunya. Begitu juga para ulama kita yang besar, daripada sebab ini mereka diangkat oleh Allah dan diberikan martabat dan maqam yang tinggi disebabkan yang ini mereka berkhidmat ini kepada ibu bapa mereka. Jadi ini juga adalah daripada jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penuntut agama ini, penuntut ilmu ini, perlu kita melihat kepada aspek ini. Jangan kita terlepas perkara ini. Walau macam mana sibuk kita sekalipun, maka kalau Allah masih menganugerahkan kita ini ibu bapa, maka kita harus lihat ini adalah peluang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan bala. Ibu bapa ini dia adalah peluang ini keemasan. Sebab orang yang sudah kedua ibu bapa dia sudah meninggal dunia ini dah tak ada apa-apa lagi, hanya lagi boleh berdoa saja, betul ke tidak? Tetapi bagi mereka yang masih ada ibu bapa, maka Masya Allah ini adalah peluang daripada Allah. Keredaan Allah seperti mana Nabi SAW mengatakan, terletak dalam keredaan ibu bapa. Seseorang itu mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan khidmat ini kepada ibu bapa. Mudah-mudahan Allah memudahkan insya-Allah. Baik, kita berhenti di sini. Kita masuk ini kepada kitab yang seterusnya.